Tajuk kita pada hari ini iaitu menggapai husnul khatimah. Subhanallah. Ini membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menggambarkan keadaan kita berada di alam kubur dan betapa pentingnya kita untuk mendapatkan husnul khatimah, kerana itulah gerbang pintu kepada kubur yang kita idamkan. Rumah kubur kita iaitu rumah yang termasuk di kalangan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, Nabi sebut dalam satu mafhum hadis yang panjang. Nabi bersabda yang berbunyi, yang bermaksud, apabila datangnya hamba-hamba Allah yang saleh, apabila berlaku kematian orang yang saleh, apabila dia dimawakan masuk ke dalam kubur, kemudian dia ditanam, lalu telah berlalulah ahli keluarganya dan sebagainya, maka kubur berkata-kata kepadanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kepadamu, engkaulah orang yang aku cintai, yang berjalan di atasku selama ini. Allahu Akbar, subhanallah. Maksudnya kadang kita ketakutan, kebimbangan, kesedihan, kesakitan, kemudian kita ditinggalkan seorang diri, tiba-tiba bagi orang soleh itu kubur akan mengucapkan satu ucapan yang sangat mendamaikan kita, iaitu ucapan selamat datang, engkaulah orang yang berjalan di atasku selama ini, yang aku cintai. Kubur adalah tanah, maksudnya tanah ini akan berkata-kata. Kemudian kubur pun berkata lagi, nantikanlah apa yang bakal aku layani, apa yang akan aku perlakukan ke atas kamu sebentar nanti. Lalu kubur pun meluaskan seluas mata memandang. Kemudian daripada satu sudut kubur tersebut ada satu pintu menuju ke syurga Allah. Allahu Akbar. Tapi tak akan menuju lagi, kerana alam itu adalah alam kubur, tetapi kuburnya telah pun dilapangkan oleh Allah seluas mata memandang. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebesar mana rumah di dunia ini, sekaya mana manusia, tidak ada manusia memiliki sebuah rumah yang seluas mata memandang. Umpama kita melihat laut yang tidak ada penghujungnya, begitulah keadaan rumah bagi orang mukmin, iaitu rumah kubur, diberikan keluasan yang lebih luas, yang lebih indah daripada rumah di dunia ini. Namun hadis ini bersambung lagi. Nabi menyambung sabdanya, apabila didatangkan seorang yang musyrik, orang yang kafir ataupun orang fasik yang sentiasa berkekalan melakukan maksiat, lalu kubur berkata kepadanya, engkaulah orang yang berjalan di atasku selama ini yang aku benci dan aku tidak nantikan kamu. Lalu kubur berkata, nantikan apa yang akan aku perlakukan. Lalu Nabi pun menyatakan kubur itu melakukan himpitan sehingga tulang belulang rusuk itu Nabi tunjukkan dengan jari, iaitu saling berselisih. Allahu Akbar. Lalu Allah akan mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa, dan sekiranya salah satu ekor ular itu melepaskan bisanya, maka tidak ada tumbuhan hidupan yang boleh hidup di atas muka bumi. Na'udzubillah min zalik. Dan Nabi sudahi hadis tersebut dengan, sesungguhnya kubur itu adalah gerbang menuju ke syurga ataupun jurang api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bagaimana kita nak design kubur kita, bagaimana kita nak reka bentuk kubur kita, ia boleh dibentuk daripada sekarang. Maka saya ingin membacakan sebuah kisah daripada buku, sama juga rujukannya adalah buku Sahabat Dunia Akhirat ini, iaitu satu amalan yang masyhur yang biasa kita dengar, iaitu antaranya amalan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Jadi di sini ada kisah yang berkaitan dengan surah ini. Nabi SAW bersabda, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sekumpulan sahabat Nabi SAW telah mendirikan khemah di atas kubur, dan mereka tidak mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Lalu mereka mendengar ada seorang daripada kubur membaca surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, sehingga tamat. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, surah Al-Mulk adalah penghalang, penyelamat daripada azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kisah itu tadi secara ringkasnya, ada seorang sahabat Nabi yang tidak tahu bahawasanya ada kubur di situ. Lalu dia mendirikan khemah di atasnya. Kemudian terdengar ada suara daripada dalam kubur membaca surah Al-Mulk daripada awal sampai habis. Kemudian dia pergi merujuk kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, sesungguhnya engkau telah mendirikan khemah itu di atas kubur. Dan Nabi sudahi hadis tersebut, sesungguhnya surah Al-Mulk itu sebagai penghalang, sebagai penyelamat, sebagai pelindung daripada azab kubur.
Allahu Akbar, subhanallah. Seandainya jenazah tersebut adalah jenazah yang patut diseksa dengan amal-amal buruknya, dengan maksiatnya, ataupun dengan apa-apa yang menjadi asbab kepada azab kubur, maka sekiranya individu tersebut beramal dengan surah Al-Mulk, maka percayalah surah itu akan melindungi, akan menghalang daripada azab kubur ataupun munkar nakir yang akan melakukan kekerasan dan sebagainya. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, pilihan di tangan kita, sama ada kita ini beramal ataupun tidak. Janganlah kita menjadi menyesal setelah menyesal. Kerana ketika kematian kita menyesal, kita belum bersedia. Bila dah mati dalam kubur kita menyesal, kenapa saat hidup dahulu aku tak istiqamah membaca surah Al-Mulk. Nabi sangat sayangkan kita. Nabi tidak mahu umatnya terseksa di alam kubur. Lalu Nabi meninggalkan bekal lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit saja. Surah itu kalau kita baca setiap malam sebelum tidur, tetapi ia membawa kebahagiaan yang begitu panjang tempohnya di dalam kubur saat tidak ada siapa-siapa yang menolong kita. Dan sebagai kesudahannya, tuan-tuan puan-puan sekalian, dan sama-sama kita membacakan doa untuk mendapat husnul khatimah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dengan kematian yang baik dan jauhilah kami daripada kematian yang buruk. Amin. Amin ya rabbal alamin.